Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Faslun. Ini kita belajar satu bab, satu perbahasan baru, iaitu perbahasan yang ke-41. Maknanya kita dah belajar 40 perbahasan. Hari ini kita masuk kepada perbahasan yang ke-41. Suwarul qudwati tis'un. Gambaran-gambaran qudwah, maknanya mengikut, ada 9 perkara. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah membincangkan ataupun membahaskan syurutul qudwati ahada asyara. Syarat-syarat qudwah. Qudwah ni maknanya syarat mengikut imam. Syarat yang perlu ada kepada makmum. Syarat yang perlu ada kepada makmum mengikut imam. Untuk membolehkan bahawa sembahyang yang dia lakukan itu mempunyai ikatan. Mempunyai ikatan dan hubungan dengan imam. Yang kita belajar semalam dia ada 11. Dan yang seterusnya, perbahasan yang selanjutnya, suwarul qudrati tis'un. Gambaran-gambaran qudwah itu maknanya mengikut imam ada 9 perkara. Dalam 9 perkara, 5 perkara sah ikut dan 4 perkara tak sah ikut. Kita tengok di sini dia kata apa? Tafsihu fi khamsin. Iaitu sah pada 5 perkara. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin, lelaki mengikut lelaki. Orang lelaki sembahyang, dia ikut orang lelaki jadi imam. Yang tu sah. Wa qudwatu mar'atin bi rajulin, dan perempuan mengikut lelaki. Lelaki mengikut lelaki, perempuan mengikut lelaki pun sah sembahyang. Wa qudwatu khunsa bi rajulin, maknanya mengikut khunsa dengan lelaki. Khunsa mengikut lelaki. Khunsa jadi makmum, lelaki jadi imam. Khunsa ini, khunsa maknanya seseorang yang tidak jelas sama ada lelaki dan perempuan. Dia ini khunsa ni dia ada 2 alat kelamin. Kalau dipanggil yang tak jelas itu dipanggil khunsa muskil. Dia berat, jantina dia berat belah mana, lelaki ataupun perempuan, itu muskil. Satu lagi dipanggil khunsa wadih, maknanya jantina dia berat kepada salah satu, sama ada mirip kepada perempuan, keinginan dia mirip kepada keinginan perempuan, ataupun keinginan dia keinginan kepada lelaki. Itu yang berlaku, yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Ada perempuan dan orang lelaki yang menyerupai akan perempuan, dia tetap dikira sebagai lelaki. Dia tetap dikira sebagai lelaki. Yang ini maksudkan khunsa di sini yang mempunyai 2 alat. Dua alat kelamin. Tadi kita sebut kalau yang wadih tu dia berat belah mana. Sama ada berat kepada keinginan kepada lelaki ataupun perempuan, dipanggil khunsa wadih. Kalau muskil, dia tengah-tengah, tidak jelas. Okey, wa qudwatu khunsa bi rajulin, maknanya khunsa dia ikut orang lelaki sembahyang, dia jadi makmum, lelaki jadi imam, sah juga. Wa qudwatu mar'atin bi khunsa, maknanya perempuan mengikut akan khunsa, pun sah juga sembahyang. Wa qudwatu mar'atin bi imra'atin, maknanya perempuan mengikut perempuan, sah juga sembahyang. Dalam 9 perkara tadi, 5 yang sah dan 4 yang tak sah. Apa yang tak sah? Wa tabtulu fi arba'in,
dan batal sembahyang pada 4 perkara. Batal sembahyang pada 4 perkara. Iaitu qudwatu rajulin bi imra'atin. Maknanya orang lelaki ikut orang perempuan jadi sembahyang. Orang lelaki mengikut orang perempuan sembahyang. Maknanya orang perempuan jadi imam, lelaki jadi makmum. Walaupun perempuan itu qari'ah ataupun alimah, dia seorang yang qari, baik elok bacaan Qurannya, dan dia seorang yang alim. Dia seorang ulama. Lelaki ni orang awam je, orang biasa, pun tak sah juga. Sebagaimana berlaku di dalam sejarah dunia sekarang ni, di Malaysia pun berlaku. Ada seorang yang dikenali dengan Aminah Wadud, dia jadi imam sembahyang dan diikuti oleh kaum lelaki, dan dia bertindak pula baca khutbah. Yang ni tak sah. Tak sah ini di dalam semua mazhab. Bukan sahaja mazhab Syafi'i, bahkan mazhab yang 4, bahkan terkeluar daripada mazhab yang 4. Maka tak sah ulama. Tak sah sembahyang mengikut pandangan ulama. Cuma orang ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang Ummul Waraqah. Ummul Waraqah ini mengikut riwayatnya, dia seorang hamba, dia suruh seorang hamba dia azan. Lepas azan, dia bertindak menjadi imam bagi ahli keluarga dia. Sebenarnya hadis ini adalah merupakan hadis yang dhaif, yang tidak diambil hujah oleh para ulama. Jadi kesimpulannya, tidak boleh di dalam semua mazhab orang perempuan jadi imam kepada lelaki. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, isteri Nabi, isteri-isteri Nabi ni beberapa orang, di antara orang yang alimnya Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi sakit, Nabi tak mengamanahkan, tidak menyuruh isteri dia menjadi imam, ganti dia jadi imam. Sebab apa? Nampak sebab orang perempuan tak layak jadi imam bagi kalangan orang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak pernah berlaku macam tu. Sepatutnya tak perlulah lantik Abu Bakar. Jadi sepatutnya dia lantik isteri dia sendirilah, kerana isteri dia adalah merupakan seorang yang alimah. Sebab banyak persoalan yang berkaitan dengan isu-isu agama ni orang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tentang masalah jadi imam, Rasulullah tak lantik dia jadi imam. Begitu juga tidak pernah berlaku di zaman para sahabat tabi'in orang perempuan ni jadi imam. Jadi kesimpulannya bahawa orang perempuan ni alim macam mana pun, dia qari'ah macam mana pun, dia tak boleh jadi imam bagi kaum lelaki. Sebab tu dia kata di sini, yang tak sahnya qudwatu rajulin bi imra'atin, mengikut lelaki akan perempuan. Wa qudwatu rajulin bi khunsa, begitu juga orang lelaki dia tak sah mengikut khunsa jadi imam. Wa qudwatu khunsa bi imra'atin, dan khunsa tak sah dia ikut orang perempuan sembahyang. Sebab dia kedudukan dia di atas daripada perempuan khunsa ni. Wa qudwatu khunsa bi khunsa. Maknanya khunsa dengan khunsa juga tidak sah. Okey. Yang seterusnya, syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Yang seterusnya, syarat jamak takdim dia ada 4 perkara. Jadi bila kita belajar tentang masalah sembahyang musafir ini, dalam sembahyang musafir dia ada terbahagi kepada 2 perkara. Pertamanya disebut sebagai qasar, yang keduanya disebut sebagai jamak. Adapun qasar ini disebut di dalam Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu bermusafir di atas muka bumi Allah Ta'ala, tidak menjadi kesalahan kepada kamu, tidak menjadi larangan kepada kamu untuk mengqasarkan sembahyang. Oleh kerana itu, semua mazhab di dalam Islam ini menerima adanya sembahyang qasar. Sebab apa menerima adanya sembahyang qasar? Kerana dalilnya ada dalam Al-Quran. Qasar maknanya daripada 4 kita ringkaskan menjadi 2. Cuma menjadi perselisihan daripada kalangan ulama tentang sembahyang jamak.
Sembahyang jamak ini diterima oleh sebahagian mazhab dan sebahagian yang lain tidak menerima adanya sembahyang jamak. Yang menerima sembahyang jamak ini sembahyang mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Adapun mazhab Hanafi dia tak terima jamak hakiki, dia terima hanya jamak suri. Kita dah sebut di dalam pelajaran dan perbahasan kita yang lepas, jamak hakiki ni macam sebab biasa yang kita duk buat lah. Maknanya menggabungkan antara dua sembahyang, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Itu jamak hakiki. Adapun jamak suri, jamak hanya di sudut gambaran dia. Jamak hanya di sudut gambaran. Tetapi masih waktu yang berlainan. Zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar. Sembahyang zuhur di penghujung waktu zuhur. 3-4 minit lagi nak habis waktu zuhur, dia pun bagi salam. Selepas bagi salam, tak berapa lama masuk waktu asar. Sembahyang pula waktu asar di awal waktu. Itu dipanggil jamak suri, jamak di sudut gambaran. Dan jamak di sudut suri ini, walaupun tak musafir boleh ketika sakit, iaitu silatul bau ke ataupun istihadah ke, boleh jamak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Hanafi boleh jamak orang istihadah, dan juga jamak apa dia orang silsilatul baul, jamak suri. Tetapi kalau dalam mazhab Hambali, jamak hakiki boleh. Sebagaimana jamak ketika musafir boleh, begitu juga jamak ketika sakit. Orang uzur sakit ni nak ambil sembahyang, berlaku kesulitan, musyaqqah, kepayahan kepada dia boleh jamak orang yang sakit. Okey, sebab apakah mazhab Hanafi tidak menerima jamak hakiki? Kerana sembahyang itu, kata dia, waktu yang telah ditetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu bagi orang yang beriman waktu yang telah ditetapkan. Maknanya dalam 5 waktu dah tetap waktu sembahyang masing-masing. Kalau jamak, waktu sembahyang asar bawa kepada sembahyang zuhur, sedangkan asar tak masuk waktu lagi. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir pula, zuhur bawa kepada waktu asar, sedangkan waktu zuhur dah habis. Jadi Imam Hanafi tak terima adanya jamak hakiki di dalam mazhab dia. Kerana yang pertama tidak ada dalam Al-Quran. Yang kedua, yang berlaku di dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah jamak. Bagi pendapat dia, iaitu jamak ketika melaksanakan urusan ataupun ibadah haji. Nabi memang pernah jamak. Dalam hadis memang ada sebut. Tetapi bagi dia, kata itu ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Bila melaksanakan ibadah haji ini berlaku beberapa musyaqqah, berlaku beberapa kesulitan dan juga kepayahan. Pada masa tu Nabi jamak lah, dia kata. Ada pun musafir yang biasa, Nabi tak jamak. Jadi kita tengok hujah ni okey juga, kemas juga. Contohnya ketika Nabi SAW di dalam Fathul Makkah, Nabi daripada Madinah Al-Munawwarah pergi berhijrah pergi bermusafir ke Mekah Al-Mukarramah. Di dalam Fathul Makkah ini, di dalam hadis menyebut Rasulullah qasar selama 18 hari. Ada riwayat yang kata 19 hari qasar ketika berada di Mekah, musafir daripada Madinah. Tapi Rasulullah tak jamak. Bila kita baca dalam hadis-hadis Nabi ni, kita nampak kadang-kadang kuat satu mazhab di sudut dalil, kadang-kadang kuat di sudut mazhab lain pula. Jadi bila kita campur semua mazhab, lebih kurangnya di sudut kekuatan dalilnya. Jadi kalau kita tak mengaji hadis, kita tak tahulah apakah dalil hujah yang diambil oleh mazhab. Kadang-kadang berbeza dengan kita kata salah lah. Biasanya kita mengaji macam ni, kita faham macam ni. Tapi tengok ada mazhab lain, ada orang lain buat khilaf, berbeza dengan kita. Jadi kesimpulannya, perlunya kita mengaji hadis Nabi. Sama ada mengaji hadis itu isu yang berkaitan dengan tauhid, akidah, ataupun fiqh, ataupun tasawuf. Sebab kembali kepada sunnah ini, pertamanya perbahasannya, dalilnya tepat, maknanya kuat. Yang keduanya, dapat membuka minda kita tentang kepelbagaian mazhab ataupun pandangan di dalam fiqh. Okey, tadi kita sebut apa tadi? Syarat jamak takdim, kan? Dia ada 4 perkara. Cuma kita nak sebut di sini, kalau jamak itu sebahagian mazhab terima, sebahagian mazhab tak terima.
Adapun qasar, semua mazhab terima kerana ada dalil daripada Quran. Syarat yang pertama, al-bada'atu bil ula. Syarat jamak takdim ini yang pertama dimulakan dengan sembahyang yang pertama dulu. Itu syarat. Kita tak boleh nak melaksanakan ataupun nak sembahyang jamak takdim ini, kita buat asar dulu, lepas tu buat zuhur. Ataupun kita kalau pada sembahyang maghrib, buat isya dulu, lepas tu baru kita sembahyang maghrib. Tak boleh. Maknanya kena zuhur didahulukan. Adapun kalau kita nak buat sembahyang takhir, kita boleh buat zuhur dulu pun boleh, ataupun asar dulu pun boleh kalau takhir. Maghrib kita nak sembahyang isya dulu pun boleh, lepas tu kita sembahyang maghrib boleh. Tapi jamak takdim tak boleh. Dia mesti kita sembahyang yang sahibul waqti, maknanya yang mempunyai waktu yang terlebih dahulu. Dia kata di sini mulakan dengan yang mempunyai waktu. Itu jamak takdim. Kalau zuhur, zuhurlah dulu. Kalau kita kata maghrib, maghriblah sembahyang dulu. Yang kedua, syarat yang kedua, wa niyatul jam'i fiha. Niat jamak padanya. Maknanya ketika kita sembahyang tu, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, qasar serta jamak kepada asar kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau sembahyang maghrib sahaja aku sembahyang fardu maghrib serta jamak kepada fardu isya kerana Allah. Cuma saya nak ulang balik berhubung dengan masalah niat. Niat itu adalah merupakan suatu pekerjaan hati ataupun suatu lintasan di dalam hati. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Maknanya qasad sesuatu berserta dengan perbuatan. Bila kita nak sembahyang jamak, secara automatik, secara langsung kita tahu dah apa benda yang kita nak buat. Masa takbir tu tadi, duk ingat nak makan morel ke, nak makan bubur lambuk ke ketika takbir tu. Apa niat dalam hati kita? Sudah tentu bila kita takbir tu, Allah tu kita dah masuk dah niat. Sebelum kita takbir lagi dah dia mari niat. Niat apa? Kita nak jamak. Jamak apa? Jamak takdim. Bila Allah tu dia mari dah, Allahu Akbar. Kita tahu dah apa yang kita nak buat. Kita nak sembahyang jamak jamak takdim. Zuhur berserta dengan asar. Sama ada dia makmum ataupun dia imam. Maknanya masalah niat tidak menjadi kekeliruan. Tak perlu keliru. Dan tak perlu takbir panjang-panjang sebagaimana yang kita sebut. Dan yang seterusnya, yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Maknanya berturut-turut di antara keduanya. Maknanya selepas sembahyang zuhur, jangan diselang, direnggang, dipisahkan dengan masa yang panjang. Selepas tak sembahyang zuhur, contoh kalau kita sembahyang jamak takdim kan, terus selepas pada itu sembahyang asar terus. Kalau sembahyang maghrib, selepas habis bagi salam, terus sembahyang maghrib terus. Jangan diselangi. Kalau diselangi, suatu masa yang membolehkan sembahyang, kita sembahyang 2 rakaat umpamanya, maka tak sah di dalam mazhab Syafi'i. Maka mesti mualat. Tetapi saya tengok di dalam kitab-kitab yang lain, di antaranya di dalam kitab fiqh sunnah, maka mualat bukan merupakan syarat. Mualat bukan merupakan syarat. Cuma saya nak sebut di sini di dalam mazhab Syafi'i. Maknanya seseorang yang sembahyang jamak dia di satu tempat, sembahyang jamak takdim, lepas tu dia pergi tempat lain pula, dia boleh sambung balik sembahyang yang kedua, maka tidak menjadi suatu kesalahan. Cuma di dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i dia kena mualat. Wa dawamul uzri ila al-ihtirami bithaniyah bitaliyah. Maknanya berkekalan keuzuran hingga takbiratul ihram yang kedua, bithaniyah. Sa di situ. Kalau taliyah maknanya yang berikutnya, kalau thaniyah yang kedua. Dia kata di sini wa dawamul uzri ila al-ihtirami bithaniyah. Berkekalan uzur itu sehingga takbiratul ihram yang kedua. Maknanya sembahyang pertama selesai dah sembahyang zuhur, kita nak sembahyang asar. Maknanya sebab kita nak gabungkan kepada dua sembahyang. Mestilah keuzuran itu berkekalan. Maksudnya selama mana tidak balik ke tempat kita masing-masing, tak balik ke rumah, maka kita maksudnya masih berada di dalam musafir. Selagi mana berada di dalam musafir, bolehlah kita melaksanakan jamak. Tetapi sebaliknya,
Kita dah balik ke rumah, maka tak boleh lah. Bila dah sampai ke rumah, kita kena semayang tamam. Maka semayang sempurna 4 rakaat. Dia tak boleh buat qasar dan tak boleh buat jamak. Ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia kata di sini mestilah berkekalan sehinggalah waktu yang kedua ada keuzuran. Maknanya kalau dia tidak uzur, maknanya tidak lagi berada di dalam musafir, maka tidak diharuskan dia melaksanakan sembahyang jamak. Syarat yang keseterusnya, tadi syarat apa tadi? Syarat bagi jamak takdim dia ada 4. Yang keseterusnya, fasal yang ke-43, syurutu jam'i takhiri isnani. Syarat kepada jamak takhir ada 2 perkara sahaja. Yang pertamanya niatut takhiri. Niat takhir lah. Kerana di dalam mazhab Syafi'i, setiap ibadat itu didasari dengan niat. Termasuklah sembahyang. Bila sebut sembahyang ni, sembahyang apa? Sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke, jamak ke, sembahyang qasar ke, sembahyang tarawih, sembahyang apa-apa sembahyang, mesti kena niat. Ada kata waqad baqiya min waqtil ula. Niat itu di dalam waktu yang pertama. Ma yasauha. Suatu keluasan yang ada padanya. Kita nak niat jamak ini, jamak takhir, mesti pada sembahyang yang pertama tu dah kita pasang niat. Bukan dah habis sembahyang pertama, sembahyang kedua baru nak pasang niat kita jamak. Kita nak pasang niat jamak itu ketika sembahyang yang pertama. Contohnya sama ada sembahyang zuhur ke ataupun sembahyang maghrib. Masa sembahyang pertama tu kita niat kita nak jamak kepada sembahyang yang kedua. Yang keseterusnya, dawamul uzri, maknanya sebab dia ada 2 syarat je, syarat jamak takhir, maknanya pasang niat pada sembahyang yang pertama. Yang kedua, berkekalan uzur itu sehingga masuk waktu yang kedua. Maknanya selagi mana juga sebelum habis waktu. Maknanya sebelum habis waktu. Kalau dah habis waktu, maka dia niat jamak sembahyang itu dianggap sebagai qada. Sebab dia sembahyang di luar waktu. Kesimpulannya, sembahyang jamak takdim ke ataupun sembahyang jamak takhir ke, mesti berada di dalam waktunya. Maksudnya kalau sembahyang takdim, mestilah di dalam waktu zuhur. Mestilah waktu zuhur tu masih ada. Kalau nak sembahyang jamak takhir, mestilah waktu sembahyang jamak takhir itu masih berada di dalam waktunya. Contohnya kalau kita nak sembahyang jamak takhir, sembahyang asar dulu, tetapi janganlah habis waktu asar masuk waktu maghrib baru sembahyang. Itu yang dimaksudkan, mesti ada waktunya lagi. Yang keseterusnya, okey, kita dah baca berapa bab hari ini? 4 bab. 4 bab kita baca. Sekiranya ada sesuatu kemuskilan yang berkaitan dengan sembahyang jamak ini, sembahyang musafir, sama ada melibatkan sembahyang qasar ataupun jamak, dan permasalahan yang berlaku, hadirin hadirat boleh kemukakan soalan kepada saya. InsyaAllah kita akan jawab pada pelajaran yang akan datang. Dan kita akan sambung pula tentang perbahasan masalah puasa yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu, iaitu permasalahan fiqh yang berkaitan dengan masalah hukum puasa. Soalan yang keseterusnya, jarak yang diharuskan berbuka bagi musafir. Sebab kan dalam Al-Quran ayat yang selalu kita baca, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang musafir ataupun dia sakit, dia dibenarkan berbuka puasa. Jadi para ulama membincangkan tentang masalah bila kata musafir boleh berbuka puasa, jarak, berapa kadar jarak, berapa masafah, berapa jauh yang diharuskan kita berbuka puasa. Soalannya, berapa jarak yang diharuskan berbuka bagi orang yang bermusafir? Benarkah jaraknya 81 km? Ini soalan yang orang kemukakan kepada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Bolehkah dia membuka puasanya sedangkan dia tidak menghadapi sebarang kesulitan dan kerumitan semasa perjalanan? Asal-asal diharuskan, disyariatkan berbuka puasa ini bagi orang musafir kerana pada masa itu berlaku kesulitan.
Ada yang bersafir jalan kaki, naik kuda, unta, kaldai dan sebagainya. Begitu juga masalah boleh makan ketika musafir. Kerana asal-asal hukumnya berlaku di zaman Nabi SAW, mereka terdedah dengan kepayahan, kesulitan dan kerumitan. Sebab itu syarak memberi kelonggaran, memberi suatu rukhsah. Adapun di zaman kita sekarang ini, kesulitan itu tak berlaku lagi. Bahkan orang musafir sekarang ni senang, naik kapal terbangnya, kereta, kenderaan canggih, cepat sampai, tak penat badan, ada bekalan makanan. Jadi macam mana, boleh ke tak boleh? Jawapannya, orang yang bermusafir diharuskan berbuka sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit dalam perjalanan. Dalam perjalanan maknanya dalam musafir. Lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Maka dia boleh berbuka, tetapi dia wajib qada selepas daripada bulan Ramadan. Para fuqaha tidak bersependapat dalam masalah menentukan kadar jarak perjalanan. Jadi nak buka puasa dalam musafir ini, para ulama-ulama fiqh tidak sepakat di dalam menentukan berapa jarak. Ramai ulama bersetuju bahawa kadarnya lebih daripada 81 km. Ramai ulama setujulah kalau kata 81 km, tetapi bukan semua pendapat itu sama. Jarak ini adalah jarak yang diharuskan sembahyang qasar. Kalau jarak sembahyang qasar lagu tu, maka musafir pun macam tu boleh berbuka puasa. Jarak ini adalah yang diharuskan sembahyang qasar untuk mengharuskan berbuka. Mengikut kebanyakan mazhab, jaraknya lebih kurang 84. Ada pendapat yang kata 81, kebanyakan mazhab kata 84. Tidak ada hadis yang menerangkan kadar jarak ini. Dan juga tiada pendapat para sahabat tentangnya. Dan tidak ada sukatan meter dan kilometer. Kedua-dua sukatan ini adalah sukatan yang tepat. Kilometer, meter, sukatan yang tepat. Tetapi sukatan ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW tidak menentukan berapa jarak. Para sahabat pun begitu. Sahabat Rasulullah SAW, setengah ulama tidak mensyaratkan jarak yang diharuskan berbuka. Mereka berpendapat bagi tiap-tiap perjalanan yang dianggap musafir. Bagi tiap-tiap perjalanan yang dikira, dianggap, dinilaikan perjalanan itu sebagai musafir. Tak kira lah 80 km ke, kurang daripada 81 km ke, boleh. Dan dia ada beza antara zihab dengan musafir. Zihab maknanya pergi. Zihab maknanya pergi, macam daripada sini pada Rengas ke Kuala. Dia tak panggil musafir, dia panggil zihab. Maknanya pergi. Jadi sebahagian pada pendapat ulama kata tak boleh. Daripada pada Rengas ke Kuala Kangsar tak boleh. Tak boleh kita nak buka puasa, tak boleh kita nak jamak qasar sembahyang. Sebab apa? Dia tak panggil musafir, dia panggil pergi. Yang dimaksudkan musafir ini maknanya di sudut uruf macam mana orang kata musafir. Jadi mengikut pendapat yang kedua, dia tak kira kilometer. Berapa kilometer tak kisah, tetapi di sudut urufnya, di sudut pandangan biasa, ini dia anggap musafir. Ini dia anggap musafir. Cuma pendapat yang ketiga kata 6 km, pendapat yang ketiga kata 6 km, 7 km pun dianggap musafir. Dianggap musafir di dalam bab boleh qasar sembahyang tetapi tak boleh buka puasa. Sebab apa? Sebab pada masa itu mereka masih mempunyai kekuatan dan mempunyai, kita kata, kemampuan untuk meneruskan puasa. Jadi kesimpulannya, tidak ada panduan daripada Nabi tentang jarak dan juga para sahabat. Jadi ulama khilaf. Bila tentang ulama khilaf, kita boleh ikut kepada mana pandangan yang dikemukakan oleh ulama. Sahabat Rasulullah SAW bermusafir bersama-sama baginda dan baginda bersabda, sebahagian daripada kami berpuasa dan yang lainnya berbuka. Sahabat-sahabat kata mereka telah bermusafir bersama dengan Rasulullah. Sebahagian daripada kami berbuka dan yang lain berpuasa.
Orang yang tidak berpuasa tidak mempelawa air kepada orang yang berpuasa, dan begitulah sebaliknya. Rasulullah, para sahabat pernah musafir dengan Rasulullah banyak kali lah dalam bulan puasa. Sebahagian sahabat berbuka puasa, sebahagian sahabat meneruskan puasa. Maka boleh. Menunjukkan bahawa berbuka puasa ketika musafir ini hanya suatu rukhsah, suatu kelonggaran, bukan suatu kewajipan, bukan suatu kemestian. Dia harus saja. Sebab daripada kalangan sahabat ada yang berbuka, ada yang meneruskan puasa. Akan tetapi musafir yang menghadapi kesusahan dan penderitaan dalam perjalanan makruh berpuasa. Kalau seseorang yang musafir tetapi dalam musafir itu terdedah dengan kepayahan dan kesulitan, kalau dia berpuasa juga hukum dia makruh. Kerana agama ini untuk memudahkan manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan ada kalanya mereka menjadi haram hukumnya. Kalau musafir yang susah, maka dia makruh puasa. Kadang-kadang jadi haram kalau sekiranya dapat memudaratkan diri. Siapa memudaratkan diri, dia puasa juga dalam keadaan musafir, jadi haram. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tentang lelaki yang berpuasa, sedangkan perjalanannya sentiasa dibayangi oleh kesusahan dan penderitaan yang teruk. Nabi SAW bersabda, sahabat tentang lelaki itu, mereka menjawab, dia berpuasa. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tiada kebajikan berpuasa dalam musafir. Tiada kebajikan berpuasa dalam musafir. Maknanya, kalau orang yang berada dalam musafir, dia terdedah dengan kepayahan, kesulitan, dia kena buka puasa. Kerana Nabi tidak menggalakkan. Ini bagi orang yang musafir yang sangat susah dan menempuh penderitaan ketika berpuasa. Sesiapa yang tidak ada masalah untuk berpuasa, iaitu tidak ada perkara yang menyusahkannya, dan dia diberi pilihan sama ada untuk berpuasa ataupun tidak, akan tetapi yang manakah lebih baik di antara keduanya? Sebaliknya, kalau orang yang berpuasa ni tak ada kesulitan, dia nak meneruskan puasa ke ataupun dia nak berbuka, antara dua keadaan ini mana lebih baik? Ulama tidak bersependapat dalam masalah ini. Yang ni pun ulama tak sependapat. Sebagaimana masalah seseorang yang diberi keuzuran untuk sembahyang qasar. Sama ada dia nak sembahyang qasar itu lebih afdal ataupun dia sembahyang tamam itu lebih afdal. Jadi sebahagian ulama kata sembahyang tamam lebih afdal dalam musafir. Sebahagian ulama kata sembahyang qasar itu lebih afdal. Begitu juga tentang kedudukan berbuka puasa ketika musafir. Ulama khilaf. Ulama tidak bersependapat dalam masalah ini. Setengahnya mengatakan berpuasa lebih baik, dan setengah pula berpendapat berbuka lebih baik. Omar bin Abdul Aziz berkata, yang lebih mudah adalah yang lebih baik. Yang lebih mudah yang lebih baik bagi Umar Abdul Aziz kata. Maksudnya kalau dia boleh meneruskan puasanya tanpa berbuka, maka lebih baiklah. Sebaliknya kalau dia rasa dia meneruskan puasa ni jadi berat, jadi sulit, jadi payah baginya, maka berbuka itu lebih baik. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.